Sallallahu alaihi wasallam, oleh keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda, ibu bapa kita, guru-guru kita, khusus kepada Dr. Wahbah Zuhaili wa usulihim wa usulihim wa bayan sebilim ajma'in. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Na'utu ta'allum wa ta'lim wa nafa' wal intifa', tazkir wa tadhakkir wal ifadah wal istifadah, wa hatta ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wal khair ibtiwa wajhillah wa thawabihi wa qurubihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al ula. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat syukur Allah SWT masih panjangkan umur kita di akhir bulan Zulhijjah ini. Mudah-mudahan kita direzekikan sampai bulan Muharram. Bulan Zulhijjah keafdalannya letak pada 10 hari awal, 10 hari bulan Zulhijjah sehingga 10, dan Muharram pada awal Muharram, dan hari Asyuranya. Mudah-mudahan kita diberi rezeki untuk sampai pada bulan hadapan, insya-Allah. Kita sambung bacaan kitab kita Tafsir Munir, menafsirkan mengenai surah Az-Zariyat sampai ayat 47. وقال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. Allah SWT berfirman, was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un, dan langit itu kami dirikan dengan kekuasaanku, dan sungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Yang pertama, bila dah cerita tentang kisah Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, maka Allah memperkuatkan lagi jiwa Nabi SAW dengan nak cerita tentang hebatnya ciptaannya. Yang sama dicerita tentang langit, was-samaa'a banainaha, dan langit yang kami bina. Disebut dengan bana ni, bila Allah sebut, ulama kata Allah nak ceritakan tentang pembinaan tu memang hebat. Langit yang diciptakan tanpa tiang memang satu ciptaan yang cukup hebat. Dan kata ulama, bila sebut bananya menunjukkan dia memang benda yang cukup kokoh. Dia memang hebat, binaan dia ajaib, dan dia sesuatu yang cukup kokoh, dia takkan runtuh. Itu maksudnya banainaha, aku binanya. Bi'aidin, kalau kita sebut bi'aidin ni kalau seolah-olah tangan, dia bukan tangan. Dia cerita tentang kekuatan, dengan kekuatanku, gitu. Di sini dalam tafsir ni kekuasaan, amalah tafsir kekuatan. Aku binakan langit itu dengan kekuatanku. Wa inna lamusi'un, dan sesungguhnya aku yang memperluaskannya. Zaman ni kalau kita fikir, tuan-tuan, orang masa tu hanya tahu tentang langit luas begitu. Tapi zaman sekarang kita tengok
rupanya langit ni memang terlampau luas kan. Kalau tengok sistem bintang Bima Sakti ya, disebut ulama, disebut oleh ahli-ahli kaji bintang. Bima Sakti tu ya ada 200,000 bintang, 200 hingga 400,000 bintang bawah Bima Sakti, dan semua tu bawah langit. Bayangkan luasnya langit Allah ya, banding dengan bumi ni lah, luasnya langit Allah. Bintang macam bumi ni ada 200,000 lebih dekat 400,000 lebih yang ditemui hanya di bahagian Bima Sakti ya. Allah yang maha kuasa. Sebab tu wa inna lamusi'un, aku yang memperluaskannya kata. Kemudian wal arda farashnaha fa ni'mal mahidun, sesungguhnya bumi itu kami hamparkannya. Hamparan kata maksudnya bila dihampar kita mudah nak bergerak. Itu sebab hamparan. Kita tak terikut dengan bulatnya bumi, tak. Dihamparkan untuk pergerakan lebih mudah. Itu tafsiran. Dan bumi ini bila disebut dengan hamparan, dia boleh beralih-alih. Bila terhampar dia boleh alih. Lepas itu disebut dia boleh jadi satu kerosakan, dia boleh bergegar sebab dia hanya hamparan. Itu kata ulama. Dia lain langit disebut dengan binaan, dia kokoh. Tapi bila hamparan ni dia tidak kokoh. Dan kalau kita tengok para pengkaji sebut bumi ni kalau dikira daripada umurnya dah 4.5 bilion tahun. Punya lama 4.5 bilion tahun. Sebab dia daripada zaman syaitan diletakkan di sana. Golongan jin yang menguasai dunia. Kemudian berlaku kerosakan. Diletakkan malaikat, tidak ada perubahan. Diletakkan kaum Adam, kita manusia, ada perubahan. Maksudnya memanglah 4.5 bilion tahun umur bumi. Yang menariknya ada satu kristal kristal tu bagi kristal zirqan. Kristal tu dia orang jumpa dekat Australia. Dan kristal tu dia punya umur setelah dikaji 4 bilion tahun umur. Sebab jumpa kristal tu dekat Australia, maka Australia claim sesungguhnya benua yang paling tua di dunia adalah benua Australia. Datanglah Amerika, tak, kata. Yang paling tua adalah Kanada. Itu bahagian Amerika, bahagian Amerika. Sebab sana ada penemuan. Ada macam tuan-tuan. Kita orang Islam yakin yang tua ni adalah Kaabah, kan? Dalam Mekah yang paling tua. Sebab itu kita punya etikat masing-masing lah. Tapi ikut kajian mereka claim aku benua paling tua. Kata hebatnya dia punya benua. Dan ulama tafsir sebut bila dalam ayat Quran disebut wasama, kemudian disebut ard, menunjukkan bumi itu diciptakan dahulu, baru dijadikan langit diciptakan dulu, baru dijadikan bumi. Ini yang disebut oleh Ibn Razi dalam kitab tafsir disebut. Ini tanda dalil katakan Allah cipta dulu langit, baru Allah cipta bumi. Tapi ada juga ulama macam Ibn Katsir, dia kata tak, yang tercipta dulu adalah bumi. Dalilnya bila Allah sebut wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a summa stawa ila sama, dia jadikan kamu langit, kemudian dia beristiwa di langit. Maksud bila sebut dia jadikan kamu bumi, menunjukkan bumi ni yang pertama. Itu khilaf ulama lah. Ada khilaf ulama cerita. Okey. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjain. Antara kekuasaanku aku jadikan pada setiap perkara itu, aku jadikan mereka pasangan. La'allakum tazakkarun, biar kamu ingat. Setiap benda ada pasangannya. Lelaki, perempuan, jantan, betina, malam, siang, kan, semua ada pasangannya. Dan Allah yang Maha Tunggal, tidak perlu berpasangan. Itu disebut biar kamu ingat. Yang menceritakan ini adalah yang Maha Esa, yang tunggal, yang tidak perlu pada pasangan. Fafirru ilallah
inni lakum minhu nadhirun mubin. Maka berkejarlah kamu, bersegeralah kamu kepada Allah. Kata ulama, kenapa Allah sebut berkejarlah, bersegeralah? Sebab masa tak lama. Masa yang ada untuk kehancuran bumi itu dah tak lama. Ataupun Allah sebut tak lama tu mungkin nyawa kita pun tak lama. Jadi sebut berfirru ilallah, bersegeralah pada Allah. Bersegera pada Allah. Inni lakum minhu nadhirun mubin. Sesungguhnya aku ini adalah memberi peringatan yang nyata. Segala dakwaan peringatan Rasulullah tu kita ingat, jelas dan nyata dah. Kebenaran daripada kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam tu semua benar. Sebab itu i'tikad pastikan kekal sampai kita mati, i'tikad yang sama, akidah yang sama. Sebab berzaman kita akan, setiap zaman dia akan didatangi oleh orang-orang yang cuba merosakkan akidah kita. Ada satu kisah disebut Imam Abu Hanifah dalam kitab Syekh Nawawi Al-Bintan. Dia cerita Imam Abu Hanifah masa tu masih budak, maka datang satu lelaki yang mencapai para ulama dekat Iraq ketika itu. Ulama ketika itu tidak mahir ilmu kalam, ilmu debat ni dia, ilmu mantik dia tak berapa mahir. Tapi bila datang orang mencabar, dan orang ni pakar dalam bab ilmu falsafah, kan? Maka bila dia datang pada ulama-ulama ni, maka kata Imam Abu Hanifah kepada guru dia, Hamad, dia guru nama dia Hamad. Dia kata, wahai Syekh, bagi aku jawab, boleh? Dia kata biarlah, dia masih muda. Maka datang Dahri ni nak malukan para ulama ni. Dia datang terus naik atas mimbar, dua atas mimbar. Dia kata, aku nak cabar. Aku dah kata sebenarnya aku nak datang, ini aku nak datang, aku nak tak cabar. Siapa yang berani jawab soalan aku? Siapa yang berani jawab soalan aku? Pendek cerita, bila datang Abu Hanifah, dia kata biar aku yang jawab. Tak perlu guru aku jawab, biar aku yang jawab. Dia kata, engkau ni tak malu ke daripada orang ulama-ulama yang serban besar-besar ni pun tak boleh jawab? Apa kata Abu Hanifah? Wahai Syekh, wahai Dahri, kamu tak tahu ke ilmu tu bukan letak kat serban? Dia sebab dia memang jadi mahir, berkata-kata ni mahir, kata Imam Abu Hanifah. Kata Imam Malik bila dia datang ziarah, kamu kenal tak siapa tu? Bila dia datang halaqah Imam Malik, dia tanya murid dia, kamu kenal siapa tu? Tak tahu. Dia kata, itulah Nu'man bin Zabit, orang yang paling alim di Iraq. Kalau dia kata pada kamu tiang ni emas dan kamu menafikan, dan dia akan keluarkan hujah-hujah hingga akhirnya kamu akan cakap betul tiang ni emas. Hebatnya dia berkata-kata. Jadi bila Dahri ni datang, dia kata, baiklah, aku nak tanya, mana Allah? Apa itu Allah? Di mana Allah? Sebab di mana Allah? Dia kata, i'tikad kita Allah tu tidak bertempat, tidak terarah, tidak bermasa. Dia kata, mana ada benda tak bertempat, tak berarah? Kalau ada, mesti dia ada tempatnya, kan? Kalau tak ada tempatnya, maksudnya dia tak ada lah tu. Maka kata Imam Abu Hanifah, kalau begitu kamu percaya pada roh? Percaya. Di mana roh kamu? Ada orang potong kaki mati, ada orang potong tangan mati, ada orang potong kepala mati. Di mana roh kamu sebenarnya? Tak, aku tak tahu. Kalau kau tak tahu roh yang kecil, kau tak tanya yang menciptakan roh, yang lebih hebat daripada roh itu. Banyaklah hujahannya lagi. Soalan lain dia kata, okeylah soalan lain. Dia kata, apa yang ada sebelum Allah dan selepas Allah tu ada apa? Dia kata, tidak ada. Allah tu bersifat kidam, sedia ada, tidak ada sebelum dan selepas. Dia kata, mana ada begitu? Mesti ada yang sebelum, ada yang selepas. Kata Imam Abu Hanifah, tengok jari engkau, apa yang sebelum ibu jari dan apa yang selepas kelengking? Dia tak ada. Sebab ibu jari tak ada apa-apa, lepas kelengking pun tak ada apa-apa. Begitulah Allah pun begitulah, lebih hebat daripada jari kamu. Tak perlu ada sebelum dan tidak perlu ada selepas. Okeylah, soalan terakhir, apa yang Allah tengah buat sekarang?
Tuhan kamu tu tengah buat apa? Dia kata, Syekh aku jawab, kau turun lah sekejap, biar aku jawab atas mimbar. Kau turun dah hari ini, dia pun naik atas mimbar. Dia kata, sekarang Allah tengah menaikkan yang hak dan menurunkan kau yang batil. Hebatnya orang berkata tu. Nak kata tu bukan hebat, berkata hebat yakin tu. Yakin tu yang penting. Sebab itu sebut Allah bila sampaikan, Rasulullah bila sampai kepada kita, nazir mubin, ingatan dan dia jelas. Tak perlu kita nak ragu. Baik. Wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar. Jangan kamu jadikan sekutu Tuhan yang lain di sisi selain daripada Allah. Inni lakum minhu nadhirun mubin. Ulang balik. Aku ni datang pada kamu sebagai nazir, beri peringatan dan membawa perkara yang nyata. Ini pengokohan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam datang sebagai pemberi ingatan, dan ingatan itu adalah ingatan yang jelas. Orang sebut kadzalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Begitulah apabila datangnya seorang rasul kepada orang-orang sebelum kamu, melainkan mereka menuduh dia adalah seorang sahir, seorang ahli sihir dan seorang yang gila. Dia tu bukan kamu kan saja yang kena. Bila orang tengok Rasulullah belah bulan, bila tengok Rasulullah berkata-kata, sampai ramai ikut. Akhlaknya, penampilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, rupa paras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa dia cakap? Ini memang sihir lah, terlampau sempurna. Maka Allah cakap, bukan kau seorang yang kena. Dulu Nabi-Nabi dulu pun kena sihir dan juga kata kamu ni gila. Sebab baca Al-Quran bila turun asyik orang nak dengar Al-Quran. Sampai disebut Abu Jahal pun senyap-senyap pergi rumah Nabi dengar Rasulullah baca Quran waktu malam. Seronoknya mereka dengar bacaan-bacaan Al-Quran. Macam mana nak kata tak ajaibnya? Akhirnya tuduh nak selesai cerita kata sihir. Kan? Tahun lepas kan? Dekat India dia bunuh 6 orang. Alasan 6 orang ni ahli sihir. Satu kampung bunuh, tuan-tuan, gila. Sedang tuduh orang sihir, bunuh ramai-ramai. India dia punya teruk, dia sebut sampaikan daripada 2012 dekat 2000 orang dah dibunuh atas alasan dia ahli sihir. Yang peliknya kebanyakan semua perempuan. Dia tak ada pula lelaki. Orang sampai sekarang masih lagi fobia dengan sihir. Bahkan kita ni dah diberi kekuatan nak lawan ahli-ahli sihir. Atawasaw bih balhum qaumun taghun. Atawasaw bihi, apakah mereka saling berpesan tentang tuduhan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Atawasaw ni adakah orang dulu ada berpesan begitu? Dia kata Rasulullah ni majnun, dia kata Rasulullah ni orang sihir. Dia kata bapa-bapa aku tak percaya dengan kamu ni. Datuk kami pun dah pesan jangan ikut orang begini. Kata Allah, betul ke ada pesan tu? Ada kepesanan tu. Melainkan kamu balhum qaumun taghun, melainkan kamu ni orang yang melampau. Nak memperkokohkan dakwaan kamu akhirnya jadi orang yang melampau. Sebab itu kita dalam Islam, tuan-tuan, jangan tak diajar pun kita nak mempertahankan sampai kita sanggup berbohong. Tak diajar itu. Tak dihalalkan kita berbohong untuk mempertahankan benda yang kita tak tahu pun sebenarnya. Sebab itu bila kita marah, kita nyatakan kemarahan kita bila benda tu jelas salahnya. Tapi kita tak perlu nak berbohong untuk mempertahankan kesalahan yang nyata. Sebab itu bila dalam bab-bab orang hina Nabi ni kena marah, tak boleh kita bagi muka pun. Tak kira apa alasan apa, tak kira politik apa, yang penting hina Rasulullah tu satu kesalahan. Tak perlu kita nak mempertahankan alasan ni orang parti aku, tak perlu. Rasulullah ni lah, tuan-tuan, yang kita tinggalnya untuk datangkan kasih kita pada dia. Inilah antara jalan yang Allah bagi kepada kita sebagai penyelamat kita di dalam alam barzakh dan juga alam akhirat nanti, kiamat, waktu di padang mahsyar. Ini penolong besar yang Allah sedia untuk kita. Dan kita kena sensitif. Setiap perkataan yang keluar terhadap Nabi perlu sensitif. Sebab itu guru saya sebut dalam
bab orang berpolitik ni tuan-tuan, jangan kita duduk dalam orang politik. Bila kita dalam bab politik ni, kita duduk dan kita memerhatikan menasihat setiap ahli politik tu. Akulah parti ni aku nasihat ni, parti ni. Kita menasihat setiap parti sebab kita orang Islam. Bukan kita tenggelam sama-sama, dia buat ke kanan, kita kanan, ke kiri, kita ke kiri. Tak. Sebab tu kita tak fanatik dengan parti mana-mana. Kita menasihat seluruh parti dan kita tak musuh pun dengan orang selagi dia baik. Tapi kalau salah, kita cakap salah, tak kira pun siapa. Kaedah kita Islam begitu. Keluar daripada kepompong berpolitik, duduk dan memerhatikan setiap kepompong politik dan kita nasihat setiap kepompong. Bukan kita hina, bukan kita maki, tak. Bukan itu cara Islam. Tapi dakwah kerana tak boleh putus. Kalau tuan-tuan duduk dalam kepompong tu, nanti orang yang dalam kepompong buat salah, kita tak boleh cakap. Imam Abu Hanifah, bila dia berlakunya keruntuhan Muawiyah jatuh, Abbasiyah naik, maka Khalifah Ja'far dia nak tarik Imam Abu Hanifah jadi qadi. Qadi ni bukan kadi turun nikah ni tuan-tuan. Qadi ni macam MP jawatan ni. Dia tentukan segalanya dekat daerah. Nak tarik Imam Abu Hanifah jadi qadi, kata Imam Abu Hanifah tak boleh. Aku tak nak. Kenapa kau tak nak? Kata Khalifah. Sebab aku ni tak adil, katanya. Aku ni tak adil. Dia kata, apa maksud adil? Maksudnya aku ni tak boleh dipercayai. Kata Khalifah, kau ni penipu, dia kata. Dekat Iraq ni tak ada yang lebih adil kecuali kamu. Dia sebelum tu ada satu kes, Khalifah bagi duit. Dia panggil Imam Abu Hanifah, dia bagi duit. Sebab Imam Abu Hanifah tolong dia jawab soalan semua. Dia bagi 30,000 perak. Kalau 30,000 duit perak atau 30,000 dia bagi. Tak tahulah nilai berapa juta. Kata Imam Abu Hanifah, banyak ni wahai Khalifah, dia kata. 30,000 perak ni. Aku ni tak tahu sangat pekan ni. Boleh tak? Dia kata, aku nanti kalau aku pegang, aku takut aku dirompak, disamun. Boleh tak 30,000 perak ni simpan dekat Baitul Mal? Kalau aku nak, aku minta lah dengan orang Baitul Mal nanti. Kata, betul juga, dia kata, kesian banyak 30,000 perak ni. Tapi bila akhirnya Imam Abu Hanifah ni meninggal, dalam rumah Imam Abu Hanifah tu ratusan ribu perak ada. Rupanya setiap orang nak pergi musafir, dia akan tinggalkan barang kat rumah Imam Abu Hanifah untuk jaga. Ratusan ribu perak dalam tu. Dia tak heran pun sebenarnya dengan perak. Sebab itu bila Khalifah datang nak minta dia jawatan, dia kata aku tak nak terima sebab aku tak adil. Kau ni penipu ni, kata Imam Abu Hanifah, kata Khalifah Ja'far. Dia kata, tengok. Aku kata aku tak adil, tak boleh percaya, dan kau cakap aku penipu. Lagilah aku tak layak jadi qadi sebab. Dia memang dia alas marah punya pendek cerita. Akhirnya dia suruh orang tangkap Imam Abu Hanifah. Tangkap, seksa dalam penjara. Ada ulama kata 2 tahun, ada yang kata beberapa ketika. Yang muhimnya disebat, dicemeti, umur dia 70 tahun masa tu. Dan meninggal akibat siksaan dalam penjara. Sebab apa? Tak nak bersekongkol dengan pemerintah. Sebab dia tahu pemerintah masa tu adalah pemerintah yang zalim. Nak katakan dia tak kutuk pun pemerintah. Dia tak kata pun, sebab bila warden yang seksa dia tu dapat tahu yang dia sebat-sebat tiap hari ni adalah Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Sabit, akhirnya minta maaf. Dia kata, wahai Syekh, aku minta maaf wahai Imam, aku tak tahu engkau yang aku pukul selama ni. Sebab arahan dia pukul dia orang dalam penjara ni. Akhirnya tu, aku nak tebus kesalahan aku, boleh tak engkau beritahu apa yang kau nak? Aku cuba usahakan, ada tak apa-apa hajat kau nak? Tanya pada Imam Abu Hanifah. Apa kata Imam Abu Hanifah? Dia kata, aku ingin dimasukkan dalam syurga dan aku ingin dijauhkan daripada neraka. Kata penjaga penjara ni, dia kata, itu Allah je lah boleh buat, mana aku boleh buat. Kalau macam tu, dia kata, kalau macam tu jawapan kau, maka dengan kau aku tak ada hajat apa-apa. Tak ada hajat apa-apa.
Bahkan kalau fikir dia boleh bayang murid dia seluruh Iraq berjuta tuan-tuan, dia boleh gulingkan kerajaan tu balik, tapi tak, dia tak ajak pun. Hormat, tapi ada prinsip masing-masing. Kita orang Islam begitu. Jangan ikut dengan orang, saya tak berapa minat yang terlampau-lampau ni. Kita prinsip betul-betul tak betul. Okey, ada hal. Okey. Fatawalla anhum. Fatawalla anhum fama anta bimalum. Maka mereka telah berpaling. Fatawalla anhum, maka mereka berpaling daripada mereka. Arahan dia berpalinglah daripada mereka. Fama anta bimalum. Sesungguhnya kamu sekali-sekali tidak akan bimalu, tidak akan dicela. Masa ayat ni turun disebut dalam asbab nuzul. Dia kata ketika turun ayat ini, maka para sahabat mula cemas. Cemas sebab ayat ni seolah-olah tinggalkan mereka. Gitu. Seolah-olah azab tu nak datang. Maka cemas semua para sahabat. Sebab di kalangan mereka yang masih menentang Nabi ni ada di kalangan keluarganya. Sebab ni sebelum hijrah tuan-tuan. Maka mereka cemas. Maka Allah sambung ayat ni. Maka Allah sebut wa dzakir fa inna dzikratan fa'al mu'minin. Berilah peringatan. Berpaling tu bukan tinggalkan, tapi berilah peringatan baru mereka lega. Bukannya Allah turun bala, maka Allah suruh buat kerja lagi. Maksud pedulikan apa yang dia buat, tapi teruskan ingat mengingati. Sesungguhnya ingat mengingati, beri peringatan itu adalah sesuatu yang beri manfaat kepada orang mukmin. Ini satu perkara yang kita tidak boleh kata aku fed up lah, cakap-cakap tak dengar, dia tak boleh dah. Dia kita cakap tu sama ada dia dengar ataupun dia tak dapat, ataupun kalau dia tak dapat kita akan dapat. Cakap je selagi betul. Ada orang pula sebut aku tak boleh sebab aku tak buat lagi. Aku tak berani nak cerita jangan suruh qiyamul lail, sedangkan aku pun tak qiyamul lail. Dia yang salah Allah sebut tu bila kita bercakap tu dan kita tak ada hajat pun nak buat. Tu ia salah. Tapi bila kita cakap benda baik dan kita berniat nak buat benda baik, cakaplah. Dah. Dan walaupun orang tu tak dapat, kita akan ingat di hidup diri kita balik. Dia menguatkan roh kita balik. Sebab itu dia akan beri manfaat kepada orang mukmin. Dia tidak akan sia-sia. Kata Rasulullah, sesiapa yang beri peringatan, wallahi anna yuhda bika rajulun wahid, sesungguhnya kamu beri petunjuk atau beri panduan kepada seorang lelaki lebih baik daripada humratun na'am, daripada unta merah. Unta merah tu apa? Kata ulama, unta merah ni adalah harta aset yang paling mahal masa tu, lebih baik daripada itu. Kalau ada satu orang dapat terima kebaikan daripada kita cakap, maka kita punya aset paling berharga Allah bagi. Jadi tuan-tuan, ada orang kata saya tak pandai bercakap ustaz, tulis dalam Facebook. Sebab saya ada seorang yang ada juga sahabat-sahabat saya yang belajar pondok tapi dia tak pandai, dia yang menceramah dia kurang. Tapi dia cerdik tuan-tuan. Setiap ceramah ulama-ulama ni dia tukang translate dia. Masuk dalam Facebook, masuk dalam YouTube, dakwah dia begitu. Dan ramai yang share dia punya penulisan sebab orang tak tahu pun ulama cakap tentang apa. Dia gunakan kemahiran yang ada. Kalau tuan-tuan ada Facebook, guna Facebook cerita tentang benda baik. Facebook tu bukan untuk kita meluahkan punya bini lari lah. Facebook ni untuk kita jadikan modal untuk buat dakwah. Kalau kita nak cerita pasal keluarga kita cerita tu biar orang tahu benda ni benda baik dalam keluarga. Tak apa. Kita orang tua, orang masjid, apa orang masjid buat, kita cerita hari ni tolong bini pecik kaki, tak apa. Sekarang kita beritahu orang benda ni baik. Niat dia betul lah, bukan sekadar nak cerita kau tahu aku siapa. Tak betul. Buat dia tu kan, sekali ruang banyak, main Insta ke, kalau tak boleh bercakap lah kan. Ruang dakwah tu banyak. Yang penting jangan berhenti. Jangan berhenti.
wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Maka tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku, untuk beribadah kepadaku. Kata ulama, ibadah ni maksud dia apa? Merendah diri, patuh, tunduk. Itu maksudnya. Allah tak jadikan kita dan jin melainkan untuk tunduk, patuh pada Allah. Kenapa tak ada malaikat? Sebab malaikat memang kejadiannya patuh dah. Jin dan manusia ni yang ada kafirnya. Dah kata ulama-ulama ni, bandingan antara manusia dan jin, jin lebih ramai yang kafir daripada manusia. Manusia ramai yang kafir kita kata, jin lebih ramai. Sebab itu jangan minta bantuan jin. Ni jin Islam ni. Yang boleh kata, ini hang tuah yang datang ni lagi. Itu lagi tenang. Sekarang ni minat betul orang yang berburu hitam ni. Kau tu siapa ni? Ni seseru Tok Guru ni, Tok Kenali dia panggil. Oh, main sebut dia. Ni Wali Songo saya panggil ni. Wali Songo tak ada masa nak dengar kita punya cerita tu. Jin ni lebih ramai yang kafir ni, hati-hati. Kata ulama, banding dengan jin yang Islam. Sebab kaedah dia, jin dan manusia ni dua-dua didakwahkan oleh Nabi. Kata ulama, Rasulullah dibangkitkan untuk dakwah pada kita golongan manusia, dan golongan jin pun Rasulullah dakwah. Maksud Islam ni berdakwah sama-sama. Sebab tu kalau kita belajar ilmu perubatan Islam, jumpa jin ni niat nak Islamkan dia, dakwahkan dia. Kalau ambil perubatan Islam lah, ada orang minat tuan-tuan perubatan Islam, bagus. Tapi bukan nak tunjuk sakti, tu bahaya. Allahu Akbar. Okay. Ma uridu minkum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Sesungguhnya aku tidak minta pada kamu rezeki, dan aku tidak minta pada kamu untuk memberikan aku makanan. Allah nak kata, buatlah dakwah, buatlah kerja amal, dan aku tak minta rezeki pada kamu pun. Suruh orang kenalkan manusia pada Allah bukan sebab Allah nak makan, tak. Aku yang bagi kamu makan. Yakinlah begitu, bahawa rezeki itu Allah yang bagi. Tak perlu kita sanggup tinggalkan dakwah semata-mata sebab kita nak cari rezeki. Tinggalkan agama nak cari rezeki, janganlah. Nauzubillah. Jauhkan benda-benda begitu. Yakin rezeki itu Allah bagi. Apa tu rezeki? Benda yang kita makan kenyang, benda yang kita pakai lusuh, benda yang kita gunakan sampai rosak. Itu rezeki kita. Kat bank tak tentu lagi, kan? Ada tengok berapa banyak kosong dalam bank ni. Tak tentu hak kita lagi. Kadang-kadang hak anak kita, kadang-kadang hak isteri kita, kadang-kadang hak suami kepada isteri kita. Dah mati tu nyinggah kat orang lain. Allahu Akbar. Saya jumpa ada orang, dia ada sedikit tuan-tuan, janda ni bila dia mati, suami dia ada sedikit yang cari janda-janda kaya. Ada keluarga saya seorang kena, dia meninggal, suami dia tinggalkan dekat 4 juta ingat. Dia bagi anak dia setiap orang setengah juta, setengah 500,000. Baki tu dia punya lah. Tiba-tiba ada lelaki muda nak kat dia. Kami muskil ya. Lepas tu tuan-tuan tak sampai setahun, dengan anak-anak dia punya akaun pun kosong. Dia pemegang amanah, kan? Dia boleh keluarkan duit tu. Dengan dia anak-anak dia boleh sangkut. Habis duit dia, lagi tu tapi mana? Rupanya memang ada sedikit tu. Nak kata tu lah, duit kita banyak-banyak tak tentu lagi. Tentu orang lain. Yang penting kita kena ingat Allah yang bagi rezeki. Dakwah jangan putus. Mula sebut Inna Allah huwa razzaqu dzu quwwatil matin. Sesungguhnya Allah yang pemberi rezeki dan mempunyai kekuatan yang paling kokoh. Ada satu hadis daripada Sahih Imam Tirmizi. Dia kata Rasulullah SAW bersabda, qala Allah Ta'ala, ni hadis kursi, ya ibnul Adam tafarraq li'ibadati amdun sadrak ghina wa asudda faqraka wa in lam taf'al mala'tu sadraka syughlan wa lam asaddu faqraka. Kata Allah pada kita, dia kata, wahai anak Adam, luangkan masamu untuk beribadat kepadaku
nanti aku penuhi dada kamu dengan kekayaan dan aku penuhi keperluan kemiskinanmu. Kita ni miskin sebab tak cukup, tapi Allah cukupkan juga walaupun tak melimpah kalau kita ambil peruntukan ibadah untuk Allah. Jiwa kita ni tak pernah rasa miskin. Jiwa kita tak pernah rasa miskin. Berapa ramai tuan-tuan orang yang main saham, rugi saham, bunuh diri. Miskinnya jiwa. Ada orang dalam banknya berjuta masih lagi main nombor ekor, tak puas dengan apa yang ada. Masih lagi macam orang gila cari duit. Umur dah dekat 80 masih gila cari duit. Sebab apa? Jiwa yang miskin dia sebut. Itu yang bahaya. Bukan kita dilarang kita kaya, tak. Tapi jiwa kita tu macam mana? Jangan sampai tak beribadah. 60 dulu kata tak apalah, time ni kerja dah 60 pension tiba lah pergi masjid. 60 masuk politik lah dia. Tak juga, sibuk dengan jawatan. 80 lah, 80 tak juga berhenti. Na'udzubillah. Itu jiwa yang miskin disebut. Allah kata kalau kamu berluangkan masa beribadah untukku, aku kayakan jiwa kamu. Kita akan nikmati benda yang ada sekeliling kita. Saya sebut dengan rumah saya, bila kadang-kadang orang perempuan ni lupa kan, alah bang kita ni anak ni, kita cuba fikir betul-betul. Allah bagi kita anak, orang lain tak dapat anak. Allah bagi kita masih lagi makan, orang lain ada yang tak makan. Masih ada kenderaan, masih ada. Kena ajar itu. Orang lain ada tempat tinggal, tak ada tempat tinggal, kita ada tempat tinggal. Banyak Allah bagi nikmat. Cuma sikit-sikit Allah bagi musibah. Yang kita kena sabar. Yang nikmat tu selalu kita lupa. Sebab jiwa kita ni miskin sebenarnya. Jadi kayakan hati kita. Macam mana nak kayakan hati? Kata Allah, banyakkan ibadat pada aku. Maka kata Allah lagi, sekiranya kamu tidak lakukan ambil ibadat masa untuk ibadat aku, maka Allah kata aku akan penuhi dadamu dengan kemasyghulan. Masyghul ni duka cita, ada benda tak puas dalam hati, dan tidak aku penuhi keperluan kemiskinanmu. Ada yang kita ajak semua tak dapat. Anak dah hantar, ustaz dah pergi hantar sofa tapi tak jadi. Hantar tahfiz terbaik pun tak jadi. Allah miskinkan kita segi keperluan. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Sebab itu kita kena ingat bahawa Allah yang bagi rezeki dan Allah beri kekuatan untuk kita. Fa innal ladina zalamu zanuban misla zanuba ashabihim fala yasta'jilun. Dan sesungguhnya orang yang zalim itu ada habuan khas, ada siksaan dia, dan ada habuan siksaan untuk orang-orang seperti mereka yang dahulu. Sama orang dulu dapat siksaan, kamu pun ada habuan yang sama, kata Allah. Dan jangan kamu minta disegerakan, kata Allah. Bila turun ayat ni, maka orang-orang kafir sebut, bila nak turun azab ni? Bila nak turun azab ni? Kata mereka. Maka Allah tutup, kata fawailul lil ladina kafaru. Maka celakalah orang-orang kafir itu min yaumihimul ladzi yu'adun, apabila sampainya hari yang dijanjikan. Waktu hari datang tu memang cukup celaka, cukup menyiksakan. Orang-orang yang mencabar diturunkan azab pada mereka. Na'udzubillah, tuan-tuan. Kita minta Allah lindung kita daripada sifat-sifat begitu, yang rasa tidak puas, yang rasa Allah tu sekadar hanya kepercayaan manusia sahaja, bukannya etikad. Bila saya baca tentang kisah manakib Imam Abu Hanifah, rupanya geng-geng etis ni dah ada dulu ni. Yang tak percaya Tuhan ni banyak debat. Sebab Imam Abu Hanifah ni kan terkenal kuat debat kan. Sedangkan dia tak suka debat, tapi dia suka jumpa orang-orang yang begitu, yang tak percaya pada Allah. Dan dia ni jadi rujukan dengan pelbagai soalan masyarakat. Fakihnya dia tu Imam Abu Hanifah, tuan-tuan, kalau kita baca sirah dia ngaji hadis dia 50 tahun. Dan dia ngaji hadis daripada sahabat Nabi. Dia tabi'in. Dia jumpa sahabat Nabi, sahabat Nabi jumpa Nabi. Sebab baru-baru ni adalah orang sebut, kita rasa cara istinbat hukum dibuatkan Imam Abu Hanifah ni tak tepat. Menggunakan hadis dhaif. Kita 1400 tahun, dia lahir tahun 80 Hijrah. Ya Allah Akbar, saya betul orang ni.
Dia jumpa sahabat Nabi, dia jumpa kat 10 orang sahabat Nabi. Dia ambil hadis Nabi daripada sahabat. Paling jauh pun jumpa tabi'in jumpa sahabat Nabi jumpa Rasulullah. Sanad dia kokoh. Dia ngaji hadis pula 50 tahun. Dia punya guru hadis 35 orang. Kita baru ambil PhD dengan satu doktor, PJJ pula tu kan. Tiba-tiba petikan Imam Abu Hanifah. Saya kata, biar betul manusia ni. Baca manakib dia, dahsyat. Dia memang, dia mana ada musnad Imam Abu Hanifah? Memang tak ada, sebab dia sibuk dengan tahqiqkan hukum. Kalau dia tak buat, tuan-tuan, kita huru-hara tentang hukum hakam. Bukan orang calang-calang. Sebab itu dia punya kecerdikan sampaikan, dia tengah halaqah macam-macam ada orang tanya soalan, dan dia selesaikan masalah ummah. Fahamnya dia tentang Quran dan hadis. Sampai kan ada yang agak menarik, bila dia tengah halaqah, tiba-tiba ada orang tanya, "Wahai Syekh, aku nak tanya mana kaldai aku?" Apalah kau tanya kaldai kat Syekh? Tak, aku tak percaya dengan kerajaan, aku percaya dengan Syekh. Aku tak tanya Syekh, Syekh mana kaldai aku? Kata Imam Abu Hanifah, kamu balik rumah, cari air, minyak gas, minum minyak gas, kata. Dia tak apa kena-mengena, kamu minum je, kamu akan dapat jawapannya, kata. Kamu akan jumpa kamu punya kaldai. Dia pula lurus balik, dia minum minyak gas. Dia minum minyak gas. Bila minyak gas, tuan-tuan, zaman tu mana ada tandas, maka berterabur nak cari tempat buang air. Tengah berterabur cari, jumpa kaldai. Sebenarnya sebab dia malas mencari, akhirnya sebab nak cari tandas, jumpa kaldai. Macam-macam kes lah. Imam Abu Hanifah kalau baca seronok juga rupanya. Dia punya malaikat, orang tanya dia macam-macam. Ada perempuan kat dia kata, "Wahai Syekh, suami aku kata kat aku, engkau masak hari ni letak garam penuh dalam bekas tak masak, dan kau letak makanan masakan kamu dalam tu, dan kalau aku makan kamu punya lauk hari ni yang penuh garam tu, kalau masin aku cerai kau talak 3. Orang zaman tu kan takut, perempuan mana ada kerja kan, maka lelaki cik peluang nak kena bini ni. Kalau kau masak lauk hari ni yang penuh dengan garam tu, kalau aku rasa masin, maka jatuh talak 3. Jumpa Imam Abu Hanifah. Macam mana wahai Imam? Kata Imam Abu Hanifah, masak telur. Letaklah garam sepenuhnya pun telur dia akan masin. Cerita ni Imam Abu Hanifah. Allah. Tapi dalam cerita tuan-tuan, itu disebut jiwa yang kaya. Orang-orang yang faham uslub agama ni, dia takkan lari daripada Quran dan Sunnah, dan dia memang ikut jalan yang betul. Zaman sekarang zaman fitnah tu, saya kata beraninya orang zaman sekarang mengutuk imam ulama-ulama terdahulu, sedangkan ulama terdahulu tidak ada yang berani pun untuk mencabar kehebatan akalnya, kesiqahan amalannya. Dan dia juga antara ulama yang disebut antara amalan hariannya adalah solat malam sebanyak 300 rakaat tiap-tiap malam, dan mengkhatamkan 30 juzuk Al-Quran pada tiap-tiap malam. Itu ditulis oleh Imam Zabidi. Jalan-jalan. Tapi bila kita mutu-mutu ni, Allah Akbar, apa saja kita tahu. Tapi nak kata itulah, yang penting kita kata, kita yakinlah bahawa Allah punya janji benar. Orang-orang yang berjalan jalan Allah ni, Allah akan bantu. Kita sama-sama lah. Jangan kata itu kerja ustaz, imam, tak. Semua kerja orang, semua kerja orang Islam. Man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Apa kata yang terbaik adalah berdakwah kepada Allah. Jadi kita kata, kita cari peluang dengan ada ilmu sikit, cerita dengan orang. Kalau tidak pun tuan-tuan copy paste apa yang ada kalang-kalang yang baik, masuk dalam Facebook tuan-tuan. Jangan biarkan Facebook ni cerita kita. Ada orang dia dalam Facebook dia ambil gambar dia, hari ni nak pergi jalan, lepas tu ambil gambar lagi, hari ni pergi hospital pun tak nampak, jalan pun tak nampak, muka dia dalam Facebook. Apa faedah dia cerita dalam Facebook tu tak tahu. Jadi kan Facebook, Insta ni tuan-tuan, kita nyambil dan dakwah macam mana Allah arah pada kita. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita dapat ilmu apa yang baik daripada Allah, yang kurang daripada saya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahaman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Qabalallahu minkum.